Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam hidup kita ini, di antara amal ibadah yang kita tak boleh ataupun kita jangan sekali-kali tertinggal ialah kita sentiasa berzikir pada Allah. Kita sebut banyak kali dalam hidup kita ni, segala apa yang kita buat mesti kita dalam keadaan berzikir. Berzikir maksudnya kita sentiasa mengulangi dan menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya berzikir. Dalam pada diri kita, jangan sekali-kali pada diri kita ni hidup dalam keadaan yang putus hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita nak suruh sentiasa bersambung hubungan kita dengan Allah ini? Yang disebut dengan zikir. Zikir ni menyambung hubungan kita dengan Allah. Orang yang hidup dia tak berzikir, maka pada diri dia ni dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita putus hubungan kita dengan Allah, maka di antara perkara yang akan terjadi pada kita ialah di mana kita ni akan, di waktu mana kita ni tak berzikir, kita ni jadi tak tenang dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan ketenangan dalam hidup kita ini, maka zikir ini sentiasa mesti ada pada diri seseorang. Kita belajarkan bagaimana Allah sebut pada kita, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hendaklah kamu tahu dengan berzikir kepada Allah ataupun kamu sentiasa menyebut nama Allah, menenangkan dalam hidup kamu. Orang kita kan, bila dia buat sesuatu, dia suruh dia kata kenang daku, kenang namaku, ingat namaku dalam doa kamu. Ataupun kadang-kadang orang kita kata, kalau ada masalah apa-apa, sebut nama saya 2-3 kali, maka akan selesai masalah itu. Sebenarnya itu dipanggil zikir, nak suruh diingati, nak suruh diingati. Sebenarnya bukan begitu dalam hidup kita. Yang kita kena buat ialah sebut nama Allah, menyebabkan kita selesai banyak masalah dalam hidup kita. Tapi janganlah sampai kita berzikir sampai peringkat kita ni tak buat kerja-kerja lain, sampai peringkat kita duduk saja. Bukan demikian dalam hidup kita. Zikir ni dalam hidup kita ni, sebagaimana yang pernah kita sebut banyak kali, orang mukmin ni dalam hidup dia, dalam kehidupan kita ni, orang mukmin ni, kitanya diam, kita diam fikir, cakap kita cakap zikir. Dia panggil demikian. Orang mukmin ni bila kita bercakap je, menyebabkan orang ni akan mengingati Allah. Itu cara dalam hidup. Kalau kita duduk dengan orang, kita bercakap dengan orang, orang akan ingat pada Allah. Bila kita dalam hidup kita ni, kita boleh sebut yang disebut dengan kita diam je, orang tahu. Diam ni diam orang yang soleh, diam orang yang sentiasa berfikir. Ilmu apa lagi, benda apa lagi yang perlu dibuat dalam hidup kita ni untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni dipanggil diam kita, diam fikir. Cakap kita, cakap zikir pada diri kita. Kali ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya menyebut dalam berdasar pada kitab Al-Azkar Imam Nawawi, diajar bahawa keadaan kita nak berzikir ni macam mana dalam diri kitanya. Adakah kita dalam keadaan duduk, dalam keadaan yang kita bagaimana yang kita nak pada diri kita ni kita berzikir, dalam keadaan berdiri ke, dalam keadaan tidur ke, macam mana kita nak sentiasa berzikir. Seorang yang berzikir seharusnya bersikap sesempurna mungkin. Kalau kita berzikir ni, kalau boleh kita dalam keadaan paling sempurna bila kita berzikir. Jika dia duduk di suatu tempat, sebaiknya dia menghadap kepada kiblat dan duduk dalam keadaan khusyuk. Ini yang diajar oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, kalau kita berzikir, yang terbaik ialah kita menghadap kepada kiblat kalau kita sedang duduk. Kemudian dalam keadaan kita khusyuk, menekuni lafaz-lafaz yang kita sebut. Itu cara pada diri kita. Tenang dan menundukkan kepala. Kalau kita tenang dan kita tunduk kepala, itu tanda kita sedang berzikir. Itu cara demikian.
Apabila dia berzikir tanpa sikap itu pun tak mengapa. Katakanlah ada orang kata, Ustaz, macam mana kalau sekiranya kita tak tunduk kepala, mata kita pandang kiri kanan. Boleh ke? Tapi mulut kita berzikir. Boleh. Boleh, tak jadi masalah. Pada diri kita pun boleh, tak jadi masalah. Namun dia telah meninggalkan, dia panggil adab yang baik, akhlak yang baik pada diri kita. Pakaian kita biar bersih. Kemudian dalam keadaan menghadap ke kiblat. Tapi kalau tak dalam keadaan begitu, kita dalam keadaan yang berlumuh dengan kekotoran badan kita ni, dengan katakanlah kita membajak, katakanlah kita berladang, ataupun kita bersawah, dalam hidup kita ni penuh dengan sawah. Macam mana, boleh tak kita berzikir? Boleh, tak ada masalah. Pada diri kita demikian. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada peredaran kejadian langit dan juga bumi, dan juga pertukaran waktu malam dan juga siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, orang yang ada dipanggil ulil albab, ada kemuncak dalam hati dia, ada perasaan dalam jiwa dia. Orang yang macam mana orang yang jenis demikian ni? Alladzina yazkurunallaha qiyaman, orang yang dia mengingati Allah, berzikir pada Allah dalam keadaan dia qiyaman, dalam keadaan dia berdiri. Kemudian wa qu'udan, dalam keadaan dia sedang duduk. Wa ala junubihim, dan dia dalam keadaan dia berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia sentiasa memikirkan pada kejadian langit dan juga bumi. Lalu mulut mereka sentiasa sebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Maha suci Allah yang telah menjadikan perkara ini tidak sia-sia. Kemudian waqina adzaban nar, anfaqina adzaban nar, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam kitab As-Sahihain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan kepala dia di atas rebaan aku. Waktu itu wa ana haidun, aku ni sedang dalam keadaan haid. Aisyah radhiyallahu anha sebut demikian. Fayaqra'ul Quran, lalu dia baca Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia waktu mana dia dalam keadaan, Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah ni bagaimana romantiknya keluarga Rasulullah, dan Rasulullah nak jadikan bagaimana keluarga tu keluarga yang ingat pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tidur. Tidur ni maknanya bukan maksudnya Rasulullah macam baby begitu duduk atas pangkuan tu, tidak, tapi kepala Rasulullah je. Kepala Rasulullah di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wa ana haid, waktu itu aku sedang dalam keadaan yang haid. Aisyah radhiyallahu anha sebut demikian. Maknanya Rasulullah nak ajar, walaupun dia ni dalam keadaan haid, bukanlah erti kita kena jauh dengan isteri kita, tidak. Ada orang yang dia bila seorang isteri itu dalam keadaan haid, dia pun jauh terus. Dia kata najis, kotor, dia sebut demikian. Bukan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar, walaupun dalam keadaan haid, Aisyah dalam keadaan haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas, kepala Rasulullah di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Fayaqra'ul Quran. Di waktu itu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas ribaan, kepala di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha ni, Rasulullah baca Al-Quran Karim. Baca. Ni bagaimana romantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Rasulullah nak ajar apa dia? Walaupun isteri aku ni dia tak boleh baca Quran, dalam keadaan dia dalam keadaan kotor, tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar pada kitanya? Rasulullah kata, kamu baca Quran lah wahai suami. Kamu baca Quran. Dan di waktu itu isteri dapat manfaat. Dapat manfaat apa dia? Daripada bacaan yang dibaca oleh seorang suami di atas ribaan isteri ini sendiri. Allahu Akbar. Pernah buat ke suami-suami? Cuba buatlah. Di kalangan kita yang ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ramai di kalangan kita bila isteri kita
bila isteri ni dalam keadaan kotor, dia pun duduk jauh terus. Sibuk dia tanya, lambat lagi ke nak mandi? Lambat lagi ke nak habis? Dia sibuk soalan yang demikian. Yang dia tak sibuk nak membaca, dia berzikir di atas yang disebut dengan, dia baca Quran, dia baca yang disebut dengan zikir-zikir, waktu mana isteri ni dalam keadaan kotor. Para hadirin sekalian, bila seorang perempuan ni dia dalam keadaan yang dia dalam keadaan haid, biasanya perempuan ni dia akan, hormon dia akan berubah. Sikap dia pun berlainan. Yang menyebabkan waktu ini syaitan senang masuk dan diganggu. Syaitan senang masuk dalam tubuh badan perempuan yang dalam keadaan kotoran, najis, yang disebut dengan kitaran haid ini sini. Jadi, oleh demikian, siapa yang berhak untuk nak melindungi dia? Suamilah. Suami, anak-anak lelaki, kemudian adik-beradik lelaki dan sebagainya. Tolong baca doa ke atas isteri ini, ataupun kita zikir-zikir. Bila kita baca zikir-zikir ni, melindungi tubuh badan dia daripada syaitan yang masuk dan mengganggu di saat mana dia dalam keadaan kekotoran yang demikian. Ni kita diajar supaya demikian. Nak suruh dalam kekeluargaan kita ni, jangan kadang-kadang kita kata baca sendirilah ustaz. Dia kena baca sendiri. Tak juga. Kadang-kadang kita kena baca kepada orang yang sakit. Kerana bila dia sakit, dia tak boleh nak baca dah. Tu dia dipanggil dalam hidup seorang ni, Allah jadikan ada kitaran dia, ada masa dia. Selagi mana dia ni dalam keadaan darah kotor, biasanya dia sakit. Bila dia sakit, maknanya hormon dia tu tak menentu. Tubuh badan dia ni, perasaan dia pun lain. Cuba perhati betul-betul. Orang perempuan yang dia dalam keadaan dia darah kotor, biasanya peribadi dia tu ada benda yang tak kena terjadi pada diri dia. Hormon dia tu berubah. Dan perasaan dia ni cepat dalam perasaan yang tak menentu. Dan orang perempuan pun perasan, kalau dia datang dekat dengan darah kotor datang tu, dia adalah benda-benda yang peil perangai yang dia akan tunjukkan pada suami dia, yang ditunjukkan pada anak-anak dia. Jadi di waktu ini, suami dan juga anak-anak ni kena banyak sabarlah. Kena banyak sabar dengan isteri, dengan mak yang jenis macam mana? Yang ibu yang jenis, bila datang darah kotor je, dia mula tak boleh nak kawal diri dia. Lalu zikir-zikir ni ataupun bacaan Al-Quranul Karim ini menjadikan kekuatan pada jasad seseorang itu sendiri. Riwayat lain mengatakan wa ra'suhu fi hijri. Dalam riwayat yang lain sebut, kepala Rasulullah itu di atas peha aku ni, di atas pangkuan aku. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, inni la aqra'u juz'ni wa ana muttaji'ahu ala sariri. Sesungguhnya aku membaca juzukku, hizib, sambil berbaring di tempat tidurku. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, aku baca Quran macam mana? Dalam keadaan aku tidur, aku baring, aku tidur tu, dalam keadaan aku tidur tu aku baca hizib. Tiap-tiap hari ni baca satu ain pada satu ain, ataupun baca juzuk ke juzuk. Ini cara yang diajar dalam hidup kitanya. Lalu dalam keadaan berbaring pun boleh. Yang disebut dengan ayat yang kita baca tadi. Yang bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Sama ada kita menyebut nama Allah dalam keadaan kita berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan kita duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan kita berbaring. Maknanya, kalau kita nak berzikir ni, bagaimana kita nak berzikir? Sama ada kita berdiri, kita boleh berzikir. Kita dalam keadaan kita duduk. Sekarang ni, kita duduk ni. Ni dipanggil majlis zikir. Para hadirin sekalian duduk dalam majlis zikir. Wa qu'udan wa ala junubihim. Ataupun dalam keadaan baring. Orang tanya, baring pun boleh ke ustaz? Berzikir? Boleh, tak ada masalah. Tak menjadi masalah. Cuma, yang terbaik ialah kita menghadap ke kiblat dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh yang tu, boleh ke kita dalam keadaan baring? Baring je sebut nama Allah ataupun baca ayat-ayat Quranul Karim. Ayat-ayat Quranul Karim sekarang ni banyak cara kan. Pada dia kita buka iPad kita misal contohnya. Kemudian iPad ni dia tak sama dengan pegang Al-Quran. Kita pegang iPad ni, dalam iPad tu penuh dengan tulisan-tulisan dan sebagainya. Jadi kita baca, wuduk tak ada, tapi kita baca Quran. Boleh tak boleh? Boleh. Katakanlah kita ni dalam keadaan yang
dalam keadaan yang kita ni uzur. Quran tak boleh baca. Jadi zikirlah. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni zikir-zikir. Ataupun kita sebut subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Semua ni kalimah-kalimah yang kita baca dan kita ulang. Dan kita sebut pada diri kita ni. Ibu-ibu, ayah-ayah yang duduk, bila kita duduk saja je, mulut kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulang dan ulang. Ulang dan ulang. Bila kita ulang dan kita baca dan kita ulang dan kita baca zikir ni, menyebabkan diri kita ni dilindungi daripada gangguan syaitan. Tu hebatnya orang mukmin. Orang mukmin ni dia sentiasa terdedah untuk diganggu oleh syaitan. Syaitan ni akan serang pada kita. Bila syaitan serang pada kita, ada lebih kurang 10 pintu yang biasanya syaitan ni menyerang orang mukmin. Ditulis oleh Dr. Fatih Yakan. Nak sebut dalam kitab Madza yakni Intima'il Islam, dia tulis dalam kitab dia ada 10 pintu yang biasanya syaitan menyerang setiap di kalangan umat manusia ni. Macam mana cara untuk kita nak menutupi pintu ni? Pintu pada yang diserang oleh syaitan ni. Maka dengan satu cara yang besar yang Allah bagi pada kita pada 10 pintu tu tutup. Dengan kita sentiasa berzikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malas jemaah sekalian untuk berzikir. Bibir kita ni biar sebut sentiasa. Berzikir ni sampai kita penat dalam kita berzikir. Sampai kita rasa nikmat dalam kita berzikir. Ada orang sebut, dia kata, Ustaz, saya ni nak berzikir macam mana Ustaz? Saya nak mula pun payah. Kenapa dia? Kerana kita tak biasa. Tapi kalau kita dah biasa dah, menjadi rutin dalam hidup kita, menjadi kebiasaan pada kita ni berzikir, lama-lama kita akan rasa manis dengan zikir. Kalau kita tak berzikir, kita rasa kita ni jadi rasa tak cukup sempurna. Hari yang kita lalui ni jadi tak sempurna dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, orang kita, dia boleh melagukan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang entah apa-apa. Saya perhati betul-betul kan. Kadang-kadang saya tengok, saya kadang-kadang buka radio dengar. Asyik lagu je orang kita dengar. Lagu ni sejak muda sampai tua dengan lagu. Lagu pula lagu cinta. Yang dia dah habis dah masa cinta dengan makhluk. Dia dah ada masa cinta dengan Khalik. Dia panggil demikian. Kita habis masa kita dengan benda demikian. Rugi pada diri kita. Cubalah kita ni tukar daripada kitanya dengar lagu-lagu yang lara dalam hidup kita yang tak mengingat kepada Allah, kepada zikir-zikir yang mengingati Allah SWT. Ini dia lawan. Dalam hidup kita ni, di antara kita menyebut satu kalimah yang melekakan kita dengan makhluk, dengan satu kalimah yang mengingatkan kita pada Khalik. Mana yang lebih indah dalam hidup kita? Orang kita ni bila dia tak nak berzikir, dia nak dengar lagu-lagu lah. Dia nak dengar lagu-lagu. Lagu-lagu ni lebih menikmati dalam hidup dia dibandingkan dengan zikir-zikir yang sepatutnya zikir-zikir ni jauh lebih nikmat dalam hidup orang mukmin dibandingkan mendengar lagu-lagu yang memuja-muji perempuan-perempuan, yang memuja-muji lelaki-lelaki, ataupun yang bercerita tentang kecintaan sama makhluk tapi tidak ada rasa cinta pada Khalik itu sendiri. Akhir-akhir ni kita dengar anak-anak muda kita, penasyid-penasyid ni ditukar dah. Daripada lagu-lagu asyik menyebut tentang percintaan dan sebagainya, dimasukkan dalam nasyid-nasyid mereka ni dengan zikir-zikir. Zikir-zikir ni sentiasa kita ulang. Yang menyebabkan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggambarkan bagaimana indahnya Islam. Itu dalam hidup kita. Mengenai tempat berzikir pula, tempat yang digunakan untuk berzikir itu sebaik-baiknya dalam keadaan tenang. Tempat yang keadaan tenang dan bersih. Bila kita nak berzikir ni, tempat yang tenang dan bersih. Ini kerana adalah penghormatan yang besar terhadap zikir dan zat yang dizikirkan itu. Bila kita berzikir, jangan kita berzikir tempat-tempat yang kotor. Tempat yang kotor ni, bila kita nak masuk tempat yang kotor tu, kita baca doa supaya lindungi kita daripada kejahatan daripada tempat tersebut. Misalnya contoh, kita nak masuk tandas, kita baca doa, zikir kita. Zikir kita apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.
Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan syaitan jantan dan juga syaitan betina, ya Allah. Ini zikir pada diri kita. Allah memuji zikir di masjid-masjid dan tempat-tempat yang mulia yang lain. Allah memuji kita kalau kita berzikir di masjid. Lepas tu di masjid, biar kita dilarang dalam masjid tu kita cerita tentang dunia. Tetapi bila kita dalam masjid, cerita tentang mengenai hubungan kita dengan Allah, cerita kita tentang akhirat Allah. Satu halaqah-halaqah zikir ni banyak dalam masjid. Zaman-zaman dahulu orang tak guna mic. Tiba-tiba zaman kita ni orang guna mic, mikrofon. Maka satu majlis ilmu. Bila bertemu majlis ilmu dengan baca Quran, kita nak baca Quran, kemudian ada majlis ilmu. Mana yang kita kena utamakan? Utamakan majlis ilmu dibandingkan dengan baca Al-Quran. Kerana majlis ilmu ni wajib hukum dia. Manakala baca Quran sunat hukum dia. Jadi dalam keadaan begitu, kita hanya utamakan yang wajib. Duduk dengar. Kita kata, dengar ustaz nanti tertidur. Kita sebut demikian. Tertidur pun dapat pahala. Dengar je majlis ilmu. Kadang-kadang kita dengar majlis ilmu tu tertidur kita. Tidur, terhangguk-hangguk. Kita dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Dibandingkan dengan di saat mana kita baca Quran, kita boleh alihkan pada masa yang lain pula. Untuk kita nak membaca Al-Quran Karim ini sendiri. Ini cara masa yang pada diri kita. Imam Abu Al-Maisarah radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya di tempat yang bersih. Selain itu sebaiknya mulut juga dalam keadaan bersih. Jangan dalam mulut tu penuh dengan makanan. Berzikir tapi dalam mulut kita dalam keadaan kotor. Jika ada perubahan rasa dan bau, bersih dahulu yang mesti disiwak terlebih dahulu. Sebab tu kita sebut banyak kali kan. Jangan orang yang berzikir mulut dia bau pun alim ulama kata tak bersih dah pada diri dia. Mulut dia bau. Bau ni bau apa dia? Bau kadang-kadang tengah nak berzikir bau durian. Dia sendawa bau durian. Pun yang disebut gangguan, makruh. Hukum dia dipanggil demikian. Ataupun bauan yang kotor, bau yang najis. Bauan yang kotor, najis ni apa dia? Bau wokok, bau dadah, bau ganja tubuh badan dia, bau arak yang ada pada mulut dia. Yang ni jauhlah amal ibadah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala terus. Apabila ada najis, bersihkan dengan air. Jika kita berzikir tanpa membersihkannya, hukumnya makruh dan tidak haram. Katakanlah zikir juga senawa, bau durian misal contoh, bau petai, bau jering, yang bau bawang yang makan, boleh ke tak boleh? Boleh, tapi makruh. Hukum dia makruh. Begitu juga apabila membaca Al-Quran dengan mulut yang tidak bersih, hukumnya makruh. Ada dua pendapat mengenai hukumnya, tetapi paling benar ialah tidak haram. Kecuali bau yang haram, bau agak, bau ganja. Saya nak sebut juga ni, ada di kalangan orang kita dia kata, hisap ganja ni tidak jadi haram. Dia sebut demikian. Tak betul. Hisap ganja ni haram hukum dia. Tuan-tuan kena bagi tahu ada penghisap ganja. Keluarga-keluarga yang menghisap ganja. Ganja, heroin, morfin, pil kuda, semuanya adalah haram. Kullu muskirin haramun. Satu benda yang memabukkan ialah benda yang haram dalam hidup kita. Ada 2-3 orang isteri perempuan yang datang mengadu pada saya, cerita tentang suami masing-masing hisap ganja. Suami hisap ganja. Dan bukan setahun dua, dah berpuluh tahun hisap ganja. Ganja adalah haram, hukum dia. Bagi tahu pada mereka, ganja, dadah, siapa yang terlibat dengan perkara demikian, menyebabkan amal ibadah dia tidak diterima di sisi Allah. Dia sebut, suami saya ustaz, hisap ganja, tapi semayang. Tapi puasa dalam bulan Ramadan. Amalan kalian akan tergantung dan tidak diterima di sisi Allah kerana kalian terlibat dengan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti daripada perkara demikian. Jangan terlibat dengan perkara-perkara sedemikian rupa di kalangan orang Islam kita. Jangan ada di kalangan kita. Dia tahu ganja ni salah di sudut hukum negara. Tapi di sudut hukum agama dia kata tak apa. Doktor-doktor pun ada juga. Tok Imam ada juga isap ganja, dia sebut demikian. Dia boleh sebut. Dia ada komuniti dia. Yang mengisap ganja ni, dia ada komuniti dia. Saya nak sebut, hari ini saya nak sebut pada tuan-tuan. Siapa-siapa yang mengisap ganja, maka di waktu ini dia telah
sama dengan dia minum arak, sama dengan dosa-dosa yang disebut dengan perkara yang sedemikian rupa. Dadah, ganja, pil kuda, terlibat perkara demikian. Lalu isteri ni tanya, macam mana ustaz saya dengan suami ni? Bagi tahu pada dia. Bagi tahu pada suami ni, sama ada dia nak berhenti ganja ataupun dia berpisah dalam rumah tangga ni. Tak ada manfaat pun dalam rumah tangga yang jenis demikian. Dia cerita ni, ada yang cerita dia kata, suami isteri isap ganja ustaz. Ada suami isteri yang isap ganja. Suami dan isteri ni isap ganja jadi bahagia terus. Kami ni jadi tak bahagia ni, punca kami isteri ni tak isap ganja, suami isap ganja disebut. Yang tu yang jadi tak bahagia. Kalau nak suruh jadi bahagia, sama-sama isap ganja. Katanya mereka demikian. Tak betul tersebut. Sama-sama tak diberkati dan tidak dirahmati di sisi Allah SWT. Pergi jumpa dengan hakim. Bagi tahu pada hakim, suami saya ni pengisap ganja. Kalau dia tak nak berhenti daripada isap ganja, pisahkan rumah tangga kami ni. Kan kalau di sini pun kita tak boleh dah nak bersama, dalam kubur nanti jalan berbeza terus. Di akhirat jangan harap suami ni dah akan bagi syafaat pada rumah tangga dan juga boleh membawa keluarga kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ni orang yang isap ganja, orang yang hidup gam, kemudian yang terlibat dengan apa dia, pil kuda dan sebagainya. Tolong berhenti perkara demikian. Jangan terlibat. Semua ni adalah haram dalam Islam. Kullu muskirin haramun. Tiap benda yang mabukkan itu adalah haram dalam Islam. Jangan terlibat dengan perkara demikian. Allahu Akbar. Pelik-pelik orang kita ni. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke. Dia cari dalil. Dia kata di Amsterdam, di sana halal. Ganja ni jadi halal. Di Amsterdam, dia sebut demikian. Tak kira lah di mana pun. Kita sebut dalam hidup kita, tak kira di negara mana sekalipun. Dalam masalah ni, dia perkara yang disebut dengan, di negara mana pun, dia terlibat dengan perkara yang haram. Haram dalam Islam. Perkara demikian. Ni ganja, hidup gam, kemudian pil kuda, segala benda ni. Ada lagi orang Melayu kita ni, dia boleh, ni di kalangan orang yang educated ni, peguam-peguam, di kalangan doktor-doktor, di kalangan yang disebut dengan Tok Imam. Disebut ada Tok Imam, disebut nama masjid, tapi saya nak sebutnya ada Tok Imam yang disebutnya di antara komuniti yang menghisap ganja. Sampai peringkat demikian. Saya wallahu alam lah, kalau ada yang demikian tolong berhenti. Tok Imam yang hisap ganja, Tok Imam yang nisab benda-benda yang demikian. Kamu jadi Tok Imam macam mana dalam keadaan yang sedemikian rupa? Buruknya peribadi kamu. Menerangkan tentang suasana yang tidak disukai ketika mana berzikir. Macam mana kalau kita berzikir dalam keadaan yang tidak sepatutnya, sewajarnya pada kita berzikir. Perlu diketahui bahawa zikir disunatkan dalam setiap keadaan, kecuali jika syariat mengecualikannya. Zikir-zikir ni disunatkan pada setiap masa, kecuali ada masa pengecualian dia. Kami akan menyebut sebahagian cara ringkas. Penjelasan cara terperinci pula akan dikemukakan dalam bab masing-masing nanti, insya-Allah. Tuan kita sebut antara pengecualian itu adalah seperti mana berikut. Bila masa kecuali, tidak boleh berzikir ketika sedang membuang air besar. Jangan pula kita sedang buang air besar, subhanallah, subhanallah dia. Demikian, tak ada. Bila kita membuang air, ada satu budaya orang kita, ini budaya barat, bila sedang buang air, dia baca surat khabar, dia baca majalah. Ni dalam tandas dia tu, dalam bilik air dia tu, yang tempat bersih-bersih ni, dia letak buku-buku. Sambil-sambil buang, sambil-sambil membaca. Kalau membaca tu berzikir, maka dalam keadaan demikian tak boleh. Islam tak benarkan. Ada setengah-setengah rumah ni dia tiru barat. Dia tiru rumah barat, siap dengan kapet dalam rumah dia kan. Barat, orang barat. Dia tak jaga kebersihan ni, tak guna air, tak banyak guna air. Dia banyak guna tisu. Dia banyak guna yang demikian. Jadi, dia nak dalam bilik air dia ni pun sama juga. Ada kapet, ada yang nak gambarkan dia ni macam orang barat lah, konon-konon. Tak banyak guna air. Sedangkan rumah orang mukmin ini, bilik air dia, walaupun kering, kita kering, tapi kenalah pada diri kita ni, apa dia? Gunakan air untuk membersihkan. Macam-macam gaya kita ni. Kemudian, sama ada membuang air besar ataupun air kecil. Ada orang kita ni, sambil buang air tu, balas WhatsApp. Membalas WhatsApp. Pegang handphone. Baca yang disebut dengan apa dia? Yang namakan dengan tulisan-tulisan. Sama ada tulisan yang baik ataupun tulisan yang tak baik. Facebook ke dan sebagainya. Dia baca sambil dia kata, yang kat bawah biar turun, kat atas ni biar masuk. Senang cara mereka demikian.
Macam gaya orang kita. Tidak boleh berzikir ketika mana sedang membuang air besar ataupun kecil. Melakukan hubungan suami isteri. Tengah melakukan hubungan suami isteri, berzikir. Subhanallah, subhanallah dia. Tak boleh demikian. Dalam Islam diajar, bila kita ada hubungan di antara suami isteri ni, maka kitanya pastikan diri kita berzikir di awal. Zikir di awal. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dan di akhir, setelah mana selesai. Ataupun berzikir saat mana mendengar khutbah, bagi orang yang sedang mendengar khutbah. Mendengar daripada khatib, suara khatib, tak ada zikir. Tengah-tengah khatib berkhutbah, maka tidak ada zikir. Cara demikian. Termasuk, saya nak sebut, termasuk dengan apa dia? Tolak ni, tabung derma. Termasuk dengan berjalannya budak-budak di saat mana kutip derma. Itu tak ada. Waktu mana khatib sedang berkhutbah, maka jangan sekali-kali kita buat kerja-kerja lain. Kerja apa yang kena buat? Fokuskan terhadap yang disebut dengan khutbah yang diucapkan oleh khatib tadi. Kemudian demikian juga berdiri untuk salat yang harus dibaca ialah Al-Quran, bukan dibaca zikir dan dalam keadaan mengantuk ataupun tengah-tengah mengantuk berzikir. Tak boleh. Islam larang. Jangan kamu tengah-tengah mengantuk kamu berzikir. Nanti kamu tersalah sebut. Bila kamu zikir tengah-tengah kamu sedang mengantuk, mengantuk yang amat sangat, kamu tidurlah. Tidur tu jadi zikir. Bukan kamu sedang nak tidur tu, kemudian kamu mengantuk yang amat sangat, kamu berzikir juga, menyebabkan akhirnya kamu tersalah sebutan dan lafaz pada kamu. Walau bagaimanapun dibolehkan berzikir di jalanan ataupun dan di bilik air, dan bilik air yang tidak ada tandas. Maksudnya demikian. Yang mangkuk tandas tu tempat lain, kemudian bilik air ni tempat lain. Itu yang dibenarkan dalam Islam. Bilik air tak ada masalah. Pada diri kita ni, hanya di antara menerangkan tentang hakikat berzikir. Berzikir itu apa dia? Yang dimaksudkan dengan zikir ialah dengan menghadirkan hati. Ini sepatutnya menjadikan panduan bagi orang berzikir dan berusaha untuk menunaikannya. Bila kita nak berzikir, begini caranya. Perhatikan juga apa yang dibaca dan difahami isinya. Tuntutan bagi mengamati dan memahami bacaan zikir sama dengan tuntutan dalam membaca Al-Quran, kerana keduanya memiliki tujuan yang sama pada diri kita ni. Oleh itu pendapat yang benar adalah memanjangkan bacaan La ilaha illallah, kerana dengan itu ia dapat memerhati dan memahami isinya. Kata-kata para ulama terdahulu dan terkini cukup banyak dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita ni termasuk di kalangan orang yang hidup dalam keadaan sentiasa berzikir dan berzikir. Menerangkan tentang zikir pada waktu yang lain bagi orang yang biasa berzikir ni, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang nanti, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.